Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita buka kitab baru ni, Sahih Fadail Amal. Sahih Fadail Amal. Bab hari ni keutamaan ikhlas dan perbaiki perkara hati. Al-Bukhari rahimahullah, hadis nombor 64, meriwayatkan an Umar anna sallallahu alaihi wasallam qala al-a'mal binniyati wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan itu bergantung dengan niat. Bagi setiap orang dibalaskan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Para siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang hendak diraihnya ataupun wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang kepadanya dia berhijrah, niat dia lah. Hadis sahih. Disebutkan secara ringkas oleh Bukhari nombor 1 dan lihat atraf hadis-hadis yang sama di sana lah. Juga ditakhrij oleh Imam Muslim nombor 1097, Abu Daud nombor 220, At-Tirmizi nombor 1047. An-Nasa'i jilid 1 muka 58 hingga 60, muka nombor 158, dan Ibn Majah nombor 4207. Yang biasa digunakan adalah innamal a'mal binniyat lah. Redaksi ini adalah salafas dalam Sahih Muslim, innamal a'mal binniyat lah. Hadis bab 100 ke sebelah 915 nombor 155. Okey, itu hadis pertama. Hadis yang kedua, Bukhari rahimahullah nombor 2118 dalam kitab Imam Bukhari dah, Sahih Bukhari. Diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihima wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepasukan perang menyerang Kaabah. Suatu mereka berada di daerah Baida. Nama tempat yang terkenal terletak antara Mekah dan Madinah tu. Mendadak barisan depan dan belakang mereka dimenamkan ke dalam bumi. Habis kawasan itu dekat-dekat tu. Habis tergelar bumi lah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin barisan depan dan belakang mereka dimenamkan semua? Sementara di tengah-tengah mereka ada penduduk Mekah. Dan orang-orang yang bukan golongan mereka, bukanlah golongan hak Nasrani Mekah, orang kapal situ dah. Bila berkata barisan depan dan belakang mereka dibenamkan semua, lalu mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Hadis sahih lah. Jadi ada dekat tu habis kena bala belaka, tapi seksa Allah balahnya kena masuk neraka apa balasan-balasan tu berdasarkan niat masing-masing. Jadi tidak semua kena bala tu mesti dia celaka kau ataupun masuk neraka kau ataupun dosa besar. Ada orang yang tidak muka hidup topel sekali ataupun tak sengaja duduk bersama-sama dia kena bala, tapi Allah tidak mengazabnya seksa kau ataupun Allah ampunkan dosa dia ataupun Allah beri pahala di atas musibah yang tidak ada kaitan dengan sebab dia pun dah. Hadis ni riwayat Muslim nombor 2884, Ahmad jilid ni nombor 105, 259, dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid 5 muka 12 ke nombor 12 ni. Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid 4 muka 400 berkata dalam hadis ini jelaskan amalan itu dihitung menurut niat si pelakunya serta dilarang untuk berteman, berkawan, berserta bersama-sama dengan orang-orang zalim dan duduk pada forum mereka, majlis mereka, tempat mereka serta memperbanyakkan jumlah mereka kecuali bagian terpaksa tak boleh lah, kena bala jugalah walaupun dia tidak terlibat dah. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim rahimahullah nombor 2882 meriwayatkan an Ummi Salamah ummul mukminin annaha su'ilat 'anil jayshi alladhi yukhsafu bihi wa kana dhalika fi ayyam ibn al-Zubair faqalat qala sallallahu alaihi wasallam ya'udhu 'a'idun bil baiti fayub'athu ilayhi ba'thun fa idza kanu bi bayda'a من الأرض خسف بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha
Dia ditanyai tentang pasukan yang ditenggelamkan lah. Maksudnya Badar kena tenggelam. Dan itu terjadi pada masa Ibn Zubair. Masa Ibn Zubair dah. Dia lalu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang sedang berlindung di Kaabah. Ke Kaabah, kemudian dikirim utusan kepadanya. Ketika mereka berada di daerah Badar, tiba-tiba mereka dibenamkan ke dalam bumi. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak menyukai perbuatan mereka? Mereka kan lalu kuasa tu ada orang tak suka pun kena sungai Madinah dah. Mekah, mana? Beliau berkata dia dibenamkan bersama-sama mereka, tetapi nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing lah. Tak ada kan niat dia tak suka pun. Tak kena tak dosa tadi lah. Abu Ja'far berkata ini masukkan Baidak di sini ialah Baidak Madinah. Baidak Madinah. Tak tahu lah. Sahih. Ada Baidak Mekah, Madinah pula. Tak apalah tak. Hadis Tirmizi nombor 2171, Ibn Majah nombor 4065 dan lainnya sama seperti hadis tersebut, dan terdapat hadis dari Hafsah radhiyallahu anha, kitab Sahih Muslim nombor 1883, An-Nasa'i di nombor 5 muka surat 27, dan Ibn Majah nombor 4063. Al-Bada' ialah setiap tanah tandus yang tidak tumbuh sesuatu apapun. Baidak Madinah tanah datar menuju Zulhulaifah ke arah Mekah. Gitu maksudnya. Tak apalah, nak bunyinya kena bala belakang. Tapi dosa tu hanya terlibat dengan orang yang niat tak baik. Orang yang tak ada niat pun, benci pun, disebabkan berada tempat sama, kena juga. Muslim rahimahullah nombor 2564, hadis nombor 34 ni, ataupun nombor 34 lah, berulang hadis ni atraf. Meriwayatkan an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa fi riwayah allati qablaha bi sanadin akhar an Abi Hurairah marfu'an, inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Al-hadis wa zada asyara bi asabihi ila sadrihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak akan melihat rupa dan harta kalian. Akan tetapi dia melihat pada hati dan amal kalian. Hati dan amal dia. Dah. Dalam riwayat sebelumnya dengan sanad berbeza dari Abu Hurairah secara marfu' yang sampai kepada Nabi lah. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat badan fizik dan juga rupa kalian. Beza situlah. Tadi rupa dengan harta. Ni fizik dengan rupa dah. La yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Kedua ni hak mula-mula tu. La yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Beza lafaz dia. Lalu beliau menambahkan dan menunjukkan ke arah dadanya dengan jari-jarinya. Jadi tunjuk jari ke dada, Nabi tunjuk jari lah. Yang bunyi hati, dalam hati qalb jatuh lah, hati jatuh. Niat ke apa dah. Hadis sahih. Hadis riwayat Ibn Majah nombor 4143, maksudnya perbaikilah perbuatan dan hati kalian. Tak boleh juga hati saja. Kalau amal dia tak comel, macam mana nak hati bersih? Kita nak suruh bersih pakai kita main kuasa cuma tahi, kalau kuasa kotor-kotor seluk ke apa. Lepas kita kata nak bersih pakai kita, tak logik lah. Mesti berkaitan dengan perbuatan juga lah. Cuma perbuatan tu belum tentu hati comel lah. Contohnya pakai comel luar, tapi kecil dari luar lah. Pakai pamper cuma juga gitulah ceritanya. Kerana Allah SWT tidak memandang fizik, zahir, yang mulus, yang cantik, pada pakaian yang mewah. Akan tetapi dia memandang kepada hati yang penyayang dan jiwa yang beriman lagi lembah lembut. Allah SWT firman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh, dan janganlah dia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Kelima, hadis Nasa'i rahimahullah, jilid ke-6 muka surat 25. Meriwayatkan an Abi Umamah al-Bahili qala jaa rajulan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra ma lahu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. Dari Abu Umamah al-Bahili dia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kemudian berkata, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang demi mencari pahala dan gelaran? Nak pahala juga, tapi nak orang gelar panggil puji dia lah. Apakah bahagiannya dah? Boleh pahala tidak dah? Maka Rasulullah SAW bersabda, dia tidak mendapat apa-apa pun. Dunia pun tak boleh, akhirat pun tak boleh. Beliau mengulangi kalimahnya sampai 3 kali. Rasulullah SAW berkata kepadanya, dia tidak mendapat apa-apa pun. Lalu bersabda lagi, sungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali dilakukan secara dengan ikhlas dan semata-mata mengharapkan wajahnya sahaja dah. Sanadnya hasan. Hadis At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nombor 7609. Disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah nombor 52. Dan beliau berkata sanadnya hasan lah. Boleh tengok perawinya kuat sikit ingat tapi dia tidak diterima lagi lah. Tidak dhaif. Sebagaimana dikatakan Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya jilid 4 muka 128. Hadis yang semakna dengan ini banyak sekali. Anda dapat menemukannya di permulaan kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri. Catatan, hadis yang berkenaan dan tentang bab ini ada banyak jumlahnya. Akan tapi penulis hanya menampilkan sedikit saja dan menyebutkannya di sini hanya sebagai contoh. Hadis-hadis tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Kemudian Allah SWT membebaskan mereka disebabkan perbuatan ikhlas yang pernah mereka kerjakan semata-mata kerana Allah SWT. Kalau kita perhatilah hadis tawasul tu. Dia bukan semata amalan tu dah ikhlas. Dia tinggal zina ikhlas kerana Allah. Dia sedekah. Orang koli dia dah. Anak buah dia, orang pekerja dia tu. Tinggal tak ada bayar gaji tu. Dia sipar. Dia biak-biak ke labu sehingga berkembang biak. Sebutir bukit kambing bui kepada pekerja dia. Kerana Allah SWT ni lah. Kita juga apa lagi nak? Zina, sedekah. Jadi 3 perkara dah. Mak dia kan. Jadi 3 perkara tu semua tu ikhlas. Poin ni ikhlas. Bukan semata-mata perbuatan baik dia kerana Allah SWT berlaku dah. Ikhlas poin di situ dah. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari nombor 2272, Sahih Muslim nombor 2343 dan kitab hadis-hadis yang lainnya banyaklah. Hadis masyhur sangat. Dan insya-Allah hadis ini akan diulang lagi pada beberapa bab yang lain mengingatkan hadis ini begitu sangat penting dah. Kerana itu penulis mencuba menyebutkan selengkap mungkin beserta komentar-komentar terhadapnya. Allahul musta'an, mengharapkan pertolongan Allah lah. Nah. Kita minta isti'anah, bantuan pertolongan daripada Allah. Dalam bab ini juga terdapat hadis Abu Hurairah radhiyallahu secara marfu'. Allah SWT berfirman, aku adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Pada siapa yang mengerjakan suatu amal yang di dalamnya dia menyekutukanku dengan selainku, nak buat satu amalan, nak tunjuk ke orang lain, tak ikhlas lah, betul-betul suci kerana Allah, maka ku tinggalkan dia berserta sekutunya. Hadis Muslim nombor 1985. Dan hadis ini termasuk dalam tema larangan terhadap riak. Tunjuk-tunjuk pamer, mempertunjukkan amalan. Imam Nawawi rahimahullah berkata begitulah. Tertulis dalam sebahagian sumber utama usul. Lafaz wa syirkahu. Sedangkan dalam sebahagian lainnya wa syarikahu. Itu lafaz beza dah. Dan sebahagian lainnya lagi wa syarikatuhu. Wa syarikatahu dah. Artinya aku adalah zat yang paling tidak perlu adanya keikutsertaan sekutu dan lain-lainnya. Maka pada siapa yang mengerjakan sesuatu kerana aku dan selain aku, maka aku tidak akan pernah menerimanya. Dia buat juga kerana Allah, tapi ada kerana benda lain. Maka aku akan meninggalkannya untuk selainku itu dah. Suruh pada ambil pahala daripada rakyat kau, daripada anak murid kau, daripada orang lain kau, rakyat politik ataupun like kau dah. Ambil lah pahala daripada netes dah. Maksudnya amalan orang yang riak pamer itu batil, tidak ada pahala baginya, bahkan dia berdosa kerananya. Okey, hadis ke-6 bab ni dah bab ikhlas lagi. Al-Bukhari meriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama thalathatu nafarin mimman kana qablakum yamshuna idza asabahum matarun فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا
وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له اعمد لي تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاعون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها ب100 دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله فلا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت 100 دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا وفي رواية البخاري أيضا فقال بعدهم لبعد انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda ketika tiga orang dari kaum sebelum kalian sedang berjalan-jalanan. Lalu mendadak turun hujan. Mereka pun berteduhlah dalam gua. Kemudian pintu gua tertutup. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya, sungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian. Tidak menyelamatkan kamu semua ni selain kejujuran. Ikhlas, jujur. Maka hendaknya masing-masing dari kalian berdoa dengan apa sahaja yang menurut sepengetahuannya. Di situ dia telah berbuat jujur ikhlas. Betul-betul ikhlas. Jujur. Seorang dari mereka berkata, ya Allah, jika engkau tahu bahawa aku pernah punya seorang buruh yang bekerja untukku dengan upah 1 farak padi dah. 1 farak padi. Maksud dia farak ni. Farak adalah timbang yang digunakan oleh penduduk Madinah yang berisi sebanyak 19 liter. 19 liter. Seliter sebanyak mana? 10 kilo tu berapa ni? Berapa kilogram lah kita. Upah dia berapa kilogram. Lalu dia pergi dan meninggalkan 1 farak padi tu. Dah. 1 gun kau berapa padi dah. Dan sungguh ku ambil dan ku tanam padi itu, hasilnya aku belikan seekor sapi dengannya. Dan ketika datang kepadaku menaga upahnya, maka katakan padanya, ambillah sapi itu dan bawalah dia. Dia berkata padaku, sebenarnya upahku hanyalah 1 farak padi saja. Aku katakan lagi kepadanya, ambillah sapi itu kerana dia hasil 1 farak padi itu. Kemudian dia membawanya. Jika engkau tahu aku melakukan itu semata-mata kerana takut padamu, bebaskanlah kami. Lalu batu besar itu bergeser sedikit. Bukan kambil lembu sini, kata tak? Orang yang satunya berkata lagi, ya Allah, jika engkau tahu bahawa aku pernah punya kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Kejenguk mereka setiap malam dengan membawa susu kambingku. Suatu malam aku terlambat. Aku datang di saat mereka sudah tidur terlelaplah. Sementara isteri dan anak-anakku dalam keadaan menangis-nangis kerana menahan rasa lapar. Tapi aku tidak mahu menyuguhi. Memberi minumlah mereka ni. Sampailah kedua orang tua aku minum dahulu dah. Yang suruh ibu bapa dia minum dulu sebelum anak bini dia lah. Aku segan untuk membangunkan mereka, ibu bapa mereka dia lah. Tetapi aku juga tidak mahu meninggalkan mereka hingga mereka merasa tenang kerana telah minum air susu dulu lah. Aku terus menungguilah sampai terbit fajar dah. Maka jika engkau tahu bahawa aku melakukan itu semata-mata kerana takut kepadamu, bebaskanlah kami. Batu besar itu bergeser lagi sedikit. Orang yang satu lagi berkata, ya Allah, jika engkau tahu bahawa aku punya sepupu perempuan, yang ni anak saudara dia lah, sepupu dia lah, yang paling ku cintai. Aku meraunya tapi dia menolak kecuali bila aku bawa kepadanya 100 dinar. Ku cari wang sebesar itu sampai ku dapat.
Lalu ku bawa wang itu dan kubayarkan padanya hingga ku miliki dia. Ketika dia hendak kusetubuhi, dia berkata, takutlah kepada Allah. Dan janganlah engkau menghancurkan cincin ini kecuali dengan haknya. Aku berdiri dan meninggalkan 100 dinar tersebut. Maka jika engkau tahu bahawa aku melakukan itu semata-mata kerana takut padamu, bebaskanlah kami. Akhirnya Allah SWT membebaskan mereka dan mereka dapat keluar. Sedangkan dalam riwayat Bukhari yang lain, hadis nombor 2333 disebutkan, salah seorang dari mereka berkata, cuba renungkanlah amal perbuatan yang pernah kalian kerjakan sebagai amal yang soleh kepada Allah. Lalu berdoalah kepada Allah dengannya, semoga Allah membebaskan kalian. Satu dari mereka berkata, ya Allah, sungguh aku punya kedua orang tua yang sudah lanjut usia dah. Ya ada beza-beza sikit lafaz je dah. Atrah penggalan hadis yang sama, ada beza sikit-sikit tu. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari nombor 2215, 2272, 5974, dalam Sahih Muslim nombor 2343 dan Sunan Abu Daud nombor 3337. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid 6 590 berkata, Al-Bukhari serta Muslim tidak meriwayatkan hadis ini selain dari riwayat Ibn Umar. Di sana juga ada riwayat dengan sanad yang sahih dari Anas radhiyallahu anhu, sedangkan At-Tabrani meriwayatkan dari jalan lain dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari An-Nu'man bin Bashir dari 3 jalur yang bagus. Dan hadis Al-Bukhari nombor 2333 dari jalur Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. Dan hadis nombor 2272 dari jalur Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid 6 muka surat 590 setelah menyebutkan adanya perbezaan lafaz dan tidak ada pengaruhnya dalam mendahulukan takdim. Ada hadis ni hak dulu, ada sedekah dulu, atau harta qali dulu. Ada hak cerita pasal zina dulu, ada hak cerita pasal ibu bapa dulu dah. Dan mengakhirkan takhir dalam mana? Hak mana ada dahulu hak ni, ada hak akhir ni. Dalam hal demikian tidak ada pengaruhnya. Dia katakan Hafiz Ibn Hajar kata, dalam pandanganku yang lebih kuat adalah riwayat Musa bin Uqbah kerana riwayat Salim sesuai dengan riwayatnya. Dia merupakan jalur yang paling sahih berkenaan dengan hadis ini. Dan itu dari segi sanadnya. Adapun dari segi makna, maka perlu dilihat manakah dari ketiga-tiganya yang paling bermanfaat bagi pelakunya. Ada sahih dari segi sanad, ada segi sahih dari segi makna. Mengaji hadis jumpa dah. Ternyata yang menonjol ada pada yang ketiga, kerana dialah yang menyebabkan mereka antara doanya dapat keluar. Jadi hak mana palingnya? Jika tidak, maka tentunya yang pertama telah mengeluarkan mereka dari kegelapan tersebut. Dan yang kedua, semakin bertambah untuk itu dan sebagai penghantar untuk lebih keluar. Sepertinya adanya orang lewat di sana untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan berkat doa orang-orang ketiga, mereka pun dapat keluar. Maka dialah di antara mereka yang paling berguna, paling bermanfaat. Kita tengok hadis tadi. Zina dia. Nak zina. Nanti tiba dia kata tinggal. Itu paling bermanfaat. Kalau ikut hadis ni lah. Ada lain-lain pula dah. Maka sebenarnya amalan orang ketiga ini lebih utama dari amalan yang lain-lainnya. Hal ini terlihat dari ketiga amalan tersebut. Lelaki dengan kedua orang tuanya, keutamaannya hanyalah sebatas pada diri sendiri. Kerana dia menunjukkan pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lelaki yang memperkerjakan buruh, manfaatnya hanya dirasakan oleh orang lain dan menunjukkan dia sangat menjaga amanah. Sedangkan lelaki yang mencintai sepupu wanitanya adalah orang yang paling utama dari ketiga-tiganya. Kerana dalam hatinya ada rasa takut pada Rabbnya. Dan Allah sungguh telah bersaksi bagi orang yang sedemikian itu baginya syurga dengan firman-Nya. Jadi, takut tu nombor satu dah. Takut tu satu amal hati yang besar. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Rabbnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41. Di samping itu, lelaki ini telah meninggalkan emas, wang sebanyak 1 dinar yang diberikannya kepada wanita tersebut. Jadi dia telah menambahkan manfaat yang dirasakan oleh orang lain pula, di samping manfaat yang terbatas pada dirinya sendiri. Apalagi dia berkata wanita tersebut adalah puteri pamannya, iaitu puteri sepupu dia lah. Maka dia telah menyambung tali kekerabatan lah. Telah disinggung sebelumnya hal ini terjadi pada masa-masa paceklik dan masa kemarau, di mana hajat untuk mendapat kawan menjadi masalah yang lain pula. Atas dasar makna inilah riwayat Ubaidillah dari Nafi' lebih rajih. Dia kata gitulah. Pendapat Ibn Hajar. Banyaklah gitu. Baik ikhlas saja bagus.
Okay, Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad Imam Ahmad lah, jilid kelima muka surat 34 meriwayatkan An Ubay bin Ka'ab qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashir hadhihi al-ummah bin nisa bis sana'i war rif'ati wad dini wan nasri wat tamkini fil ardi wa huwa yashukku fis sadisati qala faman 'amila minhum 'amala al-akhirati liddunya lam yakul lahu fil akhirati nasibun qala Abdullah qala abi Abu Salamah hadha al-Mughirah bin Muslim akhu Abdul Aziz bin Muslim al-Qasmali. Dari Ubay bin Ka'ab dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah kabar gembira bagi umat ini dengan kemuliaan, keluhuran agama, kemenangan dan kewujudannya di bumi lah. Dia ragu-ragu untuk keenam berikutnya. Dia berkata, maka barang siapa di antara mereka yang mengerjakan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak mendapatkan bahagian di akhirat nanti. Yo, semaya tahajud kau gapo nak suruh puji dia, nak sedekah. Nah, ada benda tak ikhlas lah, maka tak ada pahala lah. Sedangkan dalam Az-Zawaid karya Abdullah bin Imam Ahmad dalam riwayat setelahnya dari Ubay bin Ka'ab secara marfu' dengan redaksi Bashir hadhil ummah bis sana'i wal rif'ati wal nasri wal tamkin faman 'amila minhum 'amala al-akhirati lid dunya lam yakul lahu fil akhirati nasibun. Sampaikanlah kabar gembira bagi umat ini dengan kemuliaan, keluhuran, kemenangan dan kewujudan di bumi lah, keeksistensi dan kewujudannya di bumi. Maka barang siapa di antara mereka yang mengerjakan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bahagian di akhirat nanti. Hadis sahih. Hadis ini punya banyak riwayat dalam Musnad Imam Ahmad dan telah didakhrij oleh Ibn Hibban nombor 2501, Al-Mawarid, Al-Hakim jilid 4 muka surat 311 hingga 313 dan nombor habis. Muka surat 311 dan Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah jilid 14 muka surat 335. Okey, hadis ke-8 dah. Al-Bukhari rahimahullah nombor 7501 meriwayatkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha fa in 'amilaha faktubuha bimithliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatan wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan fa in 'amilaha faktubuha lahu bi'ashri amsalha ila 700. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT berfirman, apabila hamba-Ku ingin mengerjakan suatu keburukan, kejahatan, kejelekan, maka janganlah kalian catat keburukannya atasnya sampailah dia mengerjakannya. Jika ternyata dia mengerjakan keburukan tersebut, maka catatlah itu persis sama sepertinya. Jika dia meninggalkannya semata-mata kerana-Ku, maka catatlah itu sebagai satu kebaikannya. Tinggal maksiat kerana Allah lah, poinnya kerana Allah lah. Tinggal maksiat, maka dia boleh pahala lah. Dan apabila dia ingin mengerjakan suatu kebaikan namun dia tidak mengerjakannya, maka catatlah itu sebagai satu kebaikannya. Dia tak buat lagi, niat nak buat, tiba-tiba tak jadi buat, tapi boleh dia pahala dah. Namun jika dia mengerjakannya, maka catatlah itu baginya dengan 10 sampai 700 kebaikan. Hadis riwayat Muslim nombor 128, At-Tirmizi 3073. Dan dia memiliki beberapa jalur lain dari riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dan lainnya. Hadis ini berasal dari sejumlah sahabat lah. Dan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim nombor 131 dan mengenai kebaikan redaksinya adalah, dan jika dia berniat terhadapnya lalu dia pun mengerjakannya, maka Allah SWT mencatat kebaikan itu di sisinya dengan 10 kebaikan sampai 700 kelipatan ganda lah, bahkan sampai berlipat-lipat kali ganda lagi dia. Polis mendapatkan di sini dalam Sahih Bukhari nombor 1491. Ada lain cerita tambah harga lebih 700 pada. Hadis ke-9 je Muslim. Muslim rahimahullah nombor 129 meriwayatkan an Abi Hurairah an Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadits minha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'mal fa idza 'amilaha fa ana aktubuha bi 'ashri amsalha fa idza tahaddatha bi an ya'mala sayyi'atan fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha فإذا عملها فأنا أكتبها له من مثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال اركبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها
Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanatan fa inna ma tarakaha min jarraya. Nah, kata jarraya dengan dibaca panjang dan pendek adalah dua bahasa yang bererti min ajli kerana aku lah, kerana aku dah. Min jarraya kerana aku, kerana Allah, tinggal maksiat dah. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lalu menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, apabila hamba-Ku mengatakan hendak mengerjakan suatu kebaikan, maka aku mencatatkan itu sebagai satu kebaikan baginya. Selagi dia belum mengerjakannya lagi, boleh dah satu pahala dah. Apabila dia telah mengerjakannya, maka aku mencatat sebagai 10 kebaikan yang sepertinya, 10 kali ganda lah pahala dah. Dan apabila dia mengatakan hendak mengerjakan suatu keburukan, kejelekan, maka aku akan mengampuninya selagi mana dia belum mengerjakannya. Tapi apabila dia telah mengerjakannya, maka aku mencatat untuknya persis seperti apa yang diperbuatnya lah. Boleh dosa, so dosa lah. Dan Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berkata, Ya Rabbku, hamba-Mu hendak mengerjakan suatu keburukan, padahal dia maha tahu akan itu. Allah lalu berfirman, awasilah dia. Jika dia mengerjakannya, maka catat untuknya persis seperti apa yang diperbuatnya. Jika dia meninggalkannya, maka catat sebagai satu kebaikan baginya lah. Sesungguhnya dia meninggalkan itu semata-mata kerana aku. Tinggal maksiat tu kerana Allah lah. Boleh pahala. Imam Nawawi rahimahullah menukil dari Al-Qadiyat, keinginan ham yang mendapat dosa adalah kemahuan yang kuat dan kubulatan tekad. Dan pada kalimah, sesungguhnya dia meninggalkannya semata-mata kerana aku. Beliau mengatakan upaya untuk meninggalkan keburukan, kejelekan, maksiatnya kerana takut pada Allah SWT dan kesungguhannya dalam memerangi dan melawan hawa nafsu amarahnya. Hawa nafsu tu bukan main payah adalah suatu kebaikan yang besar. Adapun keinginan yang tidak sampai dicatatlah bisikan-bisikan hati, tidak sampai terpatri dalam hati. Dan tidak pula dibarengi dengan suatu tekad yang kuat, niat yang kuat dan kemahuan yang kuat. Walaupun kalau maksiat, kalau betul-betul kuat tapi terhalal, ia boleh dosa jugalah. Pasal niat dalam hati, tapi dia ni niat tak kuat tu, dia boleh diampunkan Allah. Lihat Syarah Nawawi jilid 2 muka surat 1 dan Fathul Bari jilid 11 muka surat 334. Setakat tu sajalah, wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.